Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan menyambung kembali sejarah tingkatan 1, bab 8, Tamadun Islam dan sumbangannya. Untuk makluman semua pelajar, bab 8 mengandungi 5 tajuk, bermula dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. 8.2 Kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. 8.3 Ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. 8.4 Sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Dan 8.5 Sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Tajuk yang akan cikgu kongsi pada kali ini ialah tajuk 8.2 Kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Cikgu mengharapkan pelajar dapat menerangkan kemunculan dan perkembangan tamadun Islam meliputi objektif pengajaran berikut. Pertama, pelajar menyatakan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, pelajar menerangkan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama Islam. Ketiga, pelajar menyatakan penyebaran Islam pada zaman Khulafa' ar-Rashidin dan kerajaan Islam. Yang keempat, pelajar menerangkan faktor-faktor penyebaran Islam. Tajuk yang pertama yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman semua pelajar, baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Ayahanda baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahanda baginda meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya. Ketika berusia 6 tahun, baginda kematian ibunya dan dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Selepas 2 tahun, datuknya meninggal dunia, baginda dipelihara oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Baginda pernah berniaga ke Syam dan berniaga di sekitar kota Mekah. Baginda juga menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Sifat amanah dan budi pekerti yang baik akhirnya membawa kepada perkahwinan Rasulullah dengan Siti Khadijah ketika usia baginda 25 tahun. Tajuk yang kedua ialah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu pertama surah Al-Alaq pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi di Gua Hira. Wahyu pertama daripada surah Al-Alaq bermula dengan perkataan Iqra, bacalah. Berberkahkan semangat Iqra inilah tamadun Islam berkembang dan maju. Seterusnya, wahyu yang kedua, surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7 telah diturunkan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Penyebaran Islam telah berlaku secara rahsia dan secara terang-terangan. Penyebaran Islam secara rahsia berlaku selama 3 tahun. Individu awal yang memeluk Islam ialah Siti Khadijah, isterinya, Ali bin Abi Talib, sepupunya, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah Islam juga disebarkan melalui sahabat baginda dan melalui dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Seterusnya, penyebaran Islam juga berlaku secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memulakan dakwah secara terang-terangan kepada kaum keluarganya dengan mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Namun begitu, baginda ditentang hebat oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab. Baginda begitu tabah menghadapi tentangan dan cabaran daripada masyarakat Arab jahiliyah yang enggan menerima Islam pada peringkat awalnya. Walau bagaimanapun, beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah. Baginda berjaya merangka piagam Madinah, iaitu perlembagaan untuk membentuk sebuah negara Islam yang adil dan maju di Madinah. Baginda memiliki sifat terpuji, iaitu sidik ataupun benar, amanah, tabligh iaitu menyampaikan ajaran Islam, dan fatanah, bijaksana. Baginda berjaya membuktikan kepada dunia bahawa Islam ialah cara hidup yang merangkumi setiap aspek kehidupan. Dakwah Islam terus berkembang dengan pesatnya di tanah Arab dan di luar tanah Arab. Islam telah disebarkan melalui utusan ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Nabi Muhammad SAW juga tidak memaksa mereka memeluk Islam, tetapi menggunakan cara diplomasi dalam berdakwah. Islam juga disebarkan melalui para pendakwah yang datang berdagang. Tajuk yang ketiga ialah penyebaran Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Penyebaran Islam diteruskan setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahan seterusnya dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Khulafa Ar-Rashidin. Penyebaran Islam semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin telah berkembang di Mekah, Madinah, Iraq, Syam dan Mesir. Terdiri daripada 4 orang khalifah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Al-Khattab, ketiga Uthman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Talib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah mengetuai peperangan Ar-Riddah, yakni memerangi golongan murtad, iaitu keluar daripada agama Islam kerana enggan membayar zakat. Tentera Islam
telah menang dan semakin ramai yang memeluk agama Islam. Khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Semasa pentadbiran baginda, golongan peneroka telah dihantar untuk membuka wilayah baru di utara semenanjung Tanah Arab seperti Iraq, Syam, Syria dan Mesir. Wilayah Islam yang luas ketika itu telah dibahagikan kepada beberapa bahagian bagi memudahkan pentadbirannya. Seterusnya, Khalifah yang ketiga ialah Uthman bin Affan. Baginda mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi dan beberapa bahagian kerajaan Byzantium di Laut Mediterranean. Baginda juga melantik gubernur bagi mengetuai pentadbiran di wilayah Islam yang semakin luas. Dan seterusnya, Khalifah yang terakhir ialah Ali bin Abi Talib. Pada masa ini, agama Islam semakin mantap dan wilayah-wilayah Islam bertambah luas dan makmur. Tajuk seterusnya ialah berkaitan dengan penyebaran Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Terdapat 3 kerajaan Islam, bermula dengan kerajaan Bani Umayyah, kedua, kerajaan Bani Abbasiyah, ketiga, kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan yang pertama ialah kerajaan Bani Umayyah. Perkembangan Islam semakin ketara, terutama selepas pentadbiran diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan ini berpusat di Damsyik dan Cordova, iaitu Spanyol pada tahun 756 Masihi hingga 1031 Masihi. Islam ketika ini bertapak di India dan Asia Tengah seperti Bukhara, Samarkand dan Khawarizmi. Terdapat utusan persahabatan juga telah sampai ke negara China. Islam juga telah sampai ke Afrika Utara dan Eropah. Turut tersebar ke Andalusia Spanyol menjadi pintu masuk ke benua Eropah. Kerajaan yang kedua ialah kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad dan memerintah selama 5 abad pada tahun 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Kerajaan Bani Umayyah meneruskan kegemilangan tamadun Islam dengan perkembangan ilmu yang pesat sehingga berkembang ke Eropah. Islam juga telah berkembang hingga ke Samaniyah di Transylvania hingga ke barat India. Kerajaan ketiga ialah kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah berpusat di Anatolia. Perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke rantau Balkan, Eropah Timur, sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam. Di samping mengekalkan kekuasaannya di Asia Barat. Pengaruh Turki Uthmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu. Tajuk yang terakhir yang akan cikgu kongsikan ialah faktor-faktor penyebaran Islam. Antara faktor-faktor penyebaran Islam terdiri daripada kemusyuran Islam, prinsip
keterbukaan, prinsip kesaksamaan, dakwah, hubungan diplomatik, perdagangan dan pembukaan wilayah baharu. Agama Islam mudah disebarkan dan diterima oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kesyumulan Islam. Keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju. Islam tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan pembangunan ekonomi, di samping mendidik akhlak yang baik. Kedua, prinsip Islam mengamalkan prinsip keterbukaan. Islam mementingkan prinsip keterbukaan dan toleransi yang membolehkan tamadun Islam diterima umum. Faktor yang ketiga ialah prinsip kesaksamaan. Tamadun Islam terdiri dari prinsip kesaksamaan dan keadilan. Kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa di dunia berjaya membentuk ummah yang bersaudara. Seterusnya, yang keempat ialah faktor dakwah. Pendekatan berdakwah secara bijaksana dan berdiplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Seterusnya, faktor yang kelima, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara-negara lain seperti di Eropah telah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Faktor yang keenam ialah aktiviti perdagangan. Kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik antara pedagang Arab dengan pedagang negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah diterima di negara tersebut. Faktor yang terakhir ialah pembukaan wilayah baharu. Sejak zaman Khulafa' Ar-Rashidin, berlaku pembukaan wilayah baharu yang menyebabkan agama Islam semakin tersebar. Contohnya di Iraq, Syam atau Syria dan Mesir. Secara rumusannya, jelaslah bahawa peranan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam yang diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rashidin menyebabkan Islam mula menyinari dunia. Kerajaan Bani Umayyah, Kerajaan Bani Abbasiyah dan Kerajaan Turki Uthmaniyah pula telah menyemarakkan lagi tamadun Islam sehingga sampai ke benua Afrika, Eropah dan Asia. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan tamadun Islam dan sumbangannya. Cikgu mengharapkan pelajar menjawab soalan latihan esei yang telah cikgu sediakan. Sebelum berundur, cikgu mengharapkan pelajar-pelajar untuk like, komen, share dan subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.